أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketiganya, muka surat 14 Kitab Hidayatus Sibyan, baris yang ke-6 daripada atas. Sambungan daripada tajuk kita yang lalu, iaitu perkara yang membatalkan sembahyang atau membatalkan solat. Antaranya yang ketiganya, kedatangan hadas kecil atau besar. Mana berlaku hadas kecil atau hadas besar, maka hukumnya batal. Hadas kecil tak kiralah apa yang berlaku, sama ada keluar salah satu daripada dua jalan atau bersentuhan lelaki perempuan yang ajnabi dan sebagainya. Maka bila kata batal, dia kena mengambil wuduk lain dan kena ulang semula sembahyang. Dia tak boleh sambung. Atau hadas besar. Macam mana boleh berlaku keadaan hadas besar berlaku dalam sembahyang? Ini dipanggil fardu takdir. Jika berlaku, tapi jarang berlaku. Jarang, an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku tu dianggap macam tak berlaku. Memang tak berlaku lah. Tetapi dia panggil fardu takdir. Kemungkinan berlaku. Bagi orang yang mungkin pada sembahyangnya dia lalai, dia asyik, dia berangan sehingga naik syahwatnya, keluar mani, misal. Ataupun orang yang mempunyai sakit solbi di lengan belakang, yang keluar maninya ketika-ketika, bukan berpanjangan. Itu termasuklah, itu dipanggil fardu takdir. Dan sebagainya lah, nama je hadas besar dengan syarat-syarat hadas besar, maka batallah sembahyang. Selesai. Masuk pada keempatnya, perkara yang keempat, kedatangan najis. Najis yang tiada dimaafkan dia. Najis yang tidak dimaafkan dia. Pada mana? Pada tempat dan pakaian. Dia tak cerita bab air lah ni. Najis, ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Hukumnya tetap najis. Najis yang dimaafkan pada tempat, seperti yang mana kita dah sebut dah dalam bab najis hari itu. Cuma ni sebagai ulangan lah, peringatan. Sebab disebut, kita ingatkan balik, kedatangan najis yang tiada dimaafkan pada badan dan tempat, iaitu seperti bangkai, najis yang keluar daripada kubul dan dubur, ataupun kita panggil tai, ataupun najis air kencing, itu tak dimaafkan. Yang dimaafkan pada sembahyang ni, tempat dan juga pakaian, sedikit daripada darah. Itu yang dimaafkan. Yang lain tak adalah. Jadi andai kata tengah dia sembahyang, jatuh tahi cicak atas badannya, atas tangan atau pakaian, baju dan sebagainya, maka hukumnya batal. Kecuali dia kering, najis tahi cicak tu kering, kemudian jatuh atas tangan yang sempat dibuang dia, dalam kadar tak sampai tomak ninah. Macam kita kata, dikibaskan dia.
macam tu, jatuh, maka hukumnya sah. Tapi kalau duduk lama atas tangan tu tak sah lah. Okey. Kecuali di dalam masjid. Orang yang semayang dalam masjid, dia tak boleh buang najis dalam masjid, masukkan najis dalam masjid, hukumnya haram. Ini banyak benda perkara yang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Membawa najis dalam masjid haram, walaupun dia tidak jatuhkan najis tu dalam masjid ataupun atas lantai. Jadi dalam kes tai cicak tadi tak boleh kita biarkan lama dalam masjid. Kalau siapa yang nampak tai cicak wajib dia buang segera. Okey. Jadi kalau kita kata semayang ada atas baju kita, jangan buang. Jangan buang gitu. Hukumnya berdosa. Okey. Kelimanya syak. Kelimanya syak. Pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Syak pada niat atau takbiratul ihram. Fahamlah ayat dia. Kita dah mulakan sembahyang, di pertengahan sembahyang kita teringat, aku niat tadi ke tidak? Aku berniat atau tidak? Kalau dia syak, maknanya dia confuse. 50-50. Rasa macam niat, rasa macam tidak. Rasa dia pergi balik hati dia. Maka hukumnya batal terus. Ataupun dia syak pada takbiratul ihram. Dia lupa. Aku tadi takbir ke tidak? Takbir ke tidak? Maka batal syak tu. Tidak pada waham. Dia ada dalam peringkat ingatan kita, ilmu kita ni ada 3. Yakin, zon, 4. Yakin, zon, syak dan waham. Peringkat kita punya akal, dia ada yakin, zon, syak dan waham. Yakin 100%, ingat je. Percaya dan ingat dan tahu 100%. Dia confirm lah, kita kata memang aku takbiratul ihram. Yang kedua zon. Zon ni sangkanya berat kepada perkara tadi. Misal contoh, tahu dia lebih kuat zon dia. Dengan tanda-tanda, misalnya lah, saya tak sentuh pun gelas. Saya tak sentuh pun gelas ni. Tapi saya tahu air yang ada gelas tu sejuk. Dia belum tahap yakin, tapi zon. Mana tahu zon, mana ustaz tahu dia sejuk? Sebab saya nampak ada perpeluhan, ada wap. Wap tu tanda wap sejuk. Jadi zon saya mengatakan ianya sejuk. Belum tahap yakin. Sangka berat ke situ. Jadi kadang-kadang kita sangka berat ke situ. Itu panggil zon. Kemudian syak. Syak ni dia 50-50. Nak kata belah ya pun tidak, belah tidak pun tidak. Rasa macam, dia selalu datang gitu. Rasa macam dah niat, tapi rasa macam tak niat lagi. Rasa macam dah niat, rasa macam tak niat lagi. Rasa macam dah 3 rakaat, tapi rasa macam belum lagi sampai 3 rakaat. Dia jadi terbalik-terbalik. Rasa macam rakaat kedua, rasa macam baru pertama. Bila keduanya? Jadi sama banyak. Itu panggil syak. Syak ni tak boleh pakai dalam sembahyang. Yang ketiganya, yang keempatnya waham. Waham ni dia sikit je dia punya tu. Ada dia tu sikit. Misal kita kata tengah sembahyang datang satu lintasan, macam rasa macam terkentut misalnya. Bukan sampai syak, waham. Waham ni ada sangka sikit, 1% pun dikira waham lah. Okey. Jadi datang syak. Syak ni kuat.
Bila datang syak mengatakan dia ni, dia tak boleh nak confirm kata dia tu takbir ke tidak, niat ke tidak, maka terus batal sembahyang dia. Keenamnya, syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyangnya. Syarat bukan rukun. Syak pada segala syarat dalam syarat sembahyangnya. Seperti tohar. Itu bahasa Arab lah. Tohar mana suci, tohru. Okey. Bukan zohar tu seperti silap titik tu. Tohar, sucinya, umpamanya. Padahal berkekalan atas syaknya, berterusan syak dia sampai habis sembahyang. Dia takbir Allahu Akbar. Datang syak kuat. Aku tadi dah wuduk ke belum? Satu, situ panggil syak. Aku tadi dah kentut ke belum? Itu syak. Syak pada sucinya. Jadi kalau dia datang syak dalam masalah suci, contoh, aku dah kentut ke belum? Syak yang macam tu tak boleh pakai. Makna dia teruskan sembahyang. Sebab dia kira suci. Kita dah confirm sembahyang maghrib, tinggal lagi nak sembahyang isyak, kita confuse. Aku dah kentut ke belum? Jadi bila tak confirm kita kentut ataupun tidak, dia balik pada asal kita. Asal kita tadi dah ada wuduk. Mana kuat? Kuat pada ada wuduk, tidak kuat pada kata batal wuduk. Sebab kita tak ada dalil menunjukkan kata batal. Kita syak je. Jadi asyak, al-yaqinu la yazalu bisyak. Orang yang yakin, dia tidak datang gangguan dengan sebab datang syak. Tak jadi hilang yakin itu dengan sebab datang syak. Kecuali dia dah kentut bunyi berbon, itu memanglah batal lah, yakin. Habislah. Yang masalah dia syak, dia tak tahu kentut ke tidak. Okey. Tapi kalau asalnya tak suci. Misalnya kita tak teringat masa takbir Rasulullah Allahu Akbar dah sembahyang, kita kata, tadi aku dah berwuduk ke belum? Ni confused tentang dah suci atau belum suci. Aku dah berwuduk ke belum? Memanglah aku masuk masjid ni memang aku tak ambil wuduk lah dalam masjid sebab rasa macam dah ambil wuduk di rumah. Kita kadang gitu, rasa dah ambil wuduk di rumah. Sampai di masjid kita tak ambil wuduk lah. Tengah sembahyang kita teringat balik. Aku tadi betul ke dah ambil wuduk kat rumah? Maknanya kita syak pada suci juga tu. Okey, habis nak pegang mana? Pegang tak suci. Sebab apa? Sebab asal kita belum mengambil wuduk. Asalnya memang tak ambil lagi. Kita dalam keadaan tak ada wuduk, kemudian datang syak, kita dah ambil ke belum? Maka batal. Itu yang kata tu, syak dia perpanjangan pula, maka batal lah. Okey, ketujuhnya perkara yang batalkan sembahyang. Okey. Taradud tu, tuan-tuan baca tu bahasa Arab tu, bukan bahasa Melayu. Taradal. Taradud. Dibaca dengan sabdu dal yang pertama. Taradud. Jangan baca terdedai. Taradud ia siapa orang yang sembahyang? Taradud ni dia pergi balik hati dia. Tadi dah confirm dah. Tiba-tiba datang balik, Dak, aku tak ambil lagi. Dak, kamu dah ambil dah wuduk. Dia main-main dalam hati dia pergi balik. Syak dia tak pergi balik. Dia memang duduk tengah-tengah tu. Ya ke tak? Kentut ke tidak? Aku tadi batal ke tidak? Dia sama banyak. Yang ni tak, mula dia kata batal. Dah batal dah, aku dah ambil balik. Dak, aku belum kentut lagi. Duk kejap, rasa macam batal balik. Itu panggil taradud. Macam kadang-kadang kita jadi kebiasaan diri kita.
nak buat ke tak buat, nak hantar ke nak hantar, janji kata nak pergi, kawan nak datang rumah misalnya, dia datang ke tidak, nak beli banyak ke makanan ke tidak, dia datang taradud macam itu. Okey, jadi taradud pada hati kita tengah sembahyang tak boleh, sebab sembahyang ni dia mesti yakin. Segala syarat kita buat tu. Okey. Taradud pada apa sembahyang yang diniatkan? Apa sembahyang yang diniatkan? Susah sikit dia tulisan tu sebab dia rapat, sepatutnya digenggangkan. Pada apa sembahyang diniatkan? Adakah ia zuhur ataupun asar umpamanya? Dia pergi balik, syok. Dia pun Allahu Akbar, tengah 2 rakaat kadang-kadangnya. Tadi aku niat zuhur ke asar? Walaupun sama-sama 4 rakaat. Dia pergi balik, kejap dia rasa zuhur, kejap rasa asar, kejap rasa zuhur, kejap asar, kejap zuhur asar. Tak boleh dah. Batal terus. Okey, kedelapannya, niat hendak memutuskan akan sembahyang pun tak boleh. Aku nak berhenti dah sembahyang, niat dalam hati, aku nak putuskan sembahyang, hukumnya batal. Terbatal sembahyang itu dengan niat. Jangan kita niat, aku nak berhenti dah sembahyang ni, aku nak stopkan sembahyang ni, aku putuskan sembahyang ni, batal terus. Tak jadilah, tak jadi, nak ambil balik dah sembahyang ni, tak boleh dah, batal. Kesembilannya, digantung hendak memutuskan dia dengan sesuatu pun tak boleh. Niat nak berhenti sembahyang pun tak boleh, kita gantungkan. Gantung ni taklik. Bahasa Arab taklik, bahasa Melayu gantung. Disandarkan dengan sesuatu perkara. Sebenarnya kalau ikut disandar tu tak sesuai terjemahnya. Sebab kita ambil daripada istilah Arab asalnya taklik. Taklik sesuatu. Taklik tu gantung, cakap. Mengikut pergantungan. Jadi kalau kita sandar, bahasa Arab sandar lain. Usnida. Disandarkan. Sanad. Sanad tu sandaran. Okey. Jadi kalau kita kata gantung ni macam mana? Macam kita taklik. Kita taklik nikah. Jika tidak aku memberi nafkahnya 4 bulan berturut-turut. Tu jika tu panggil taklik. Jadi kata dia, contoh taklik ni, tengah sembahyang bunyi guruh. Nak hujan ni, kain kat luar. Hati kita bercakap-cakap. Hujan, nak hujan dah ni, angin nak runtuh ni, kain ada bersidai ataupun di ampaian. Kita pun niat dalam hati, kalau turunlah hujan aku nak berhenti sembahyang ni. Dia kata gitu. Kalau turunlah hujan ni, aku confirm nak berhenti sembahyang ni, aku nak pergi angkat kain di ampaian. Masa tu juga batal. Takliknya tak boleh bab tu. Kerana dia redha untuk memutuskan sembahyang, walaupun hujan belum turun, sembahyang ni dah batal. Jadi ada beberapa perkara tuan-tuan saya nak ingatkan, tidak boleh buat taklik. Dia berlaku on the spot. Kalau akad nikah boleh, bab cerai boleh. Diceraikan dengan taklik, maka bila berlaku perkara tu baru jatuh. Dan setelah ditaklik tak boleh patah balik lah. Jadi hukum fiqh ni dia ada benda ni boleh dalam berlaku benda ni, dalam satu part lain tak boleh. Banyak benda kena ingat dalam fiqh ni tuan-tuan. Susah nak jadi alim fuqaha. Dalam bab niat sembahyang, tidak boleh niat dengan taklik. Kalau niat keluar sembahyang dengan taklik, batal on the spot. Masa tu juga. Begitu juga niat kafir. Niatkan kafir. Dia kata kalau dia selalunya bab politik lah tuan-tuan, senang cakap. Kalau parti aku kalah, kata dia, dia murtad, kata dia. Saya tak nak sebutlah saya. Dia kata kalau parti dia kalah, dia nak murtad, kata dia. Belum lagi parti dia kalah, dia dah murtad siap. Selalunya benda-benda macam ni.
Yang hari tu kata parti dia kalah, dia nak telanjang lah, apa benda lah. Masyarakat terlampau fanatik dengan parti sehingga dia tak kira agama dia. Dia tak sayang agama dia. Jatuh masa tu, belum parti dia kalah lagi, dia dah murtad. Dia banyak tu. Satu lagi, kelahi lagi bini. Ada yang kata gitu. Kalau kamu berani kalau dia kata dia lebih reda keluar daripada agama daripada ceraikan isteri dia. Tu ada orang cakap gitu. Dia lebih suka keluar daripada agama daripada mencerai isteri dia. Hukumnya murtad masa tu juga sebab dia reda dengan kufur. Man reda bi kufrin kufrun. Siapa reda dengan kekufuran dia kufur. Dia pun taklid tu. Tapi taklid dia tak pakai. Macam tu jugalah dia kata kalau hujan tu turun, kata dia kafir. Dia taklid kan. Kalau hujan turun dia kafir. Dia sebut akulah. Okey. Belum lagi hujan turun dia dah kafir siap. Ini ada kes zaman tu. Cerita ustaz saya, guru saya dulu mengajar ilmu faraid. Jadi berkaitan faraid ni tidak boleh diterima harta pusaka kalau kafir. Orang yang murtad. Anak yang murtad tidak boleh terima pusaka bapak dia yang Islam setelah mati bapak dia. Jadi murtad ni ustaz saya buat contoh lah, dia kata. Contoh kampung dia dulu. Satu orang, laki dan perempuan, uda dan dara, bercinta-cintaan. Orang dulu pun cinta juga, bawah pokok pisang lah jumpanya. Berjanjilah dia kata, kalau aku tak dapat kahwin dengan kamu, kata dia, jadi kapiak. Orang Kedah, kapiak. Jadi, tak apalah. Tak sedar ni. Tiba-tiba entah macam mana, yang laki bawa bini, tak dapat kahwin, dua orang tu. Jodoh ketentuan Allah. Isteri yang perempuan kahwin dengan orang lain, dengan yang laki kahwin. Entah macam mana terjumpa di klinik. Yang kau ni buat bini dia mengandung, yang kau ni bekas makwa dia dulu mengandung. Sampai kat klinik, orang tengok muka hang, tengok muka aku. Baru teringat zaman uda dan dara dulu. Allah, dia kata dia dah taklid lah kata kafir. Dia kata dia kapiak. Baru teringat. Berapa puluh tahun dah. Pergi jumpa Tok Guru. Cerita. Kata Tok Guru, bukan masa hang tak dapat kahwin dengan perempuan tu jadi kapiak lah. Daripada awal lagi dia taklid itu dah jatuh kafir. Jadi ada benda yang taklid tak boleh taklid. Kafir, dalam bab batal semayang. Ada benda yang boleh taklid, macam tadi saya kata talak. Dan kedua-dua tak boleh tarik balik. Dan ada taklid yang boleh tarik balik jika diwakafkan harta dengan taklid. Itu je boleh. Itu kata banyak fiqah ni dalam bab ni boleh, bab ni tak boleh. Kita boleh taklid dengan wakaf. Kata dia kalau aku naik pangkat lah, kata dia, aku akan hadiahkan masjid ni dengan sebagian-bagian. Itu wakaf. Belum lagi dia naik pangkat, dia batalkan niat dia tadi. Boleh. Dalam segi harta wakaf boleh. Yang lain tak boleh. Tetapi setelah jatuh wakaf tak boleh batal balik. Banyak juga orang dijatuhkan perkara terwakaf, tapi dia kata tak jadilah, batal baliklah. Aku masalahnya anak-anak tak setuju pula. Ni ada berlaku ni dalam masyarakat orang Melayu. Pada awalnya dia tengok-tengok tanah dia banyak, ada 2-3 keping tanah. Dia pun pergi kat masjid pakat, dia kata, tuan, saya ni niatlah nak wakafkan harta saya di sana ni, tempat bagian-bagian ni, untuk masjid 4 ekar. Contoh. Balik-balik rumah, anak dapat tahu, dia pun ceritalah, apa dah niat dah ni. Apa kata dia? Boleh percaya ke orang masjid nak jaga tanah 4 ekar ni anak satu hal. Dia pun provok balik lah. Dia pun bakar, bapak ni tak jadi. Kalau gitu tak jadi lah. Nanti aku bagi tahulah pengurusi Nazir, tarik balik lah hak yang hari tu. Tak boleh dah. Ada yang sampai tarik balik. Tak jadilah, saya tak jadi wakaf lah, saya tarik balik lah.
Wakaf ni apa tuan-tuan? Wakaf tu memberhentikan hak dia. Macam saya kata, ni barang saya wakaf pada masjid, contoh. Barang tu syarat saya punya lah, bukan orang punya. Orang punya tak boleh wakafkan. Jangan pandai-pandai. Wakafkan untuk masjid. Makna wakaf tidak ada hak milik saya dah, tidak ada hak milik orang lain. Dia terhenti kat masjid je. Itu panggil wakaf. Waqafah tu makna berhenti. Bila dia dah wakafkan harta dia, dia dah berhentikan hak milik dia. Boleh berlaku dalam masyarakat Melayu sebab dia wakaf dengan lisan, tidak ada hitam putih dalam geran. Bila sampai dekat anak, anak nak ambil alih wakaf. Itu cukup banyak. Ini kata saya, dulu bapa saya wakaf kan. Bila sampai kat saya, tak adalah wakaf, dia berhenti lah. Oh pula, ada fatwa baru. Ini dia. Okey, sikit dah tu tuan-tuan ya. Walau kita cerita bab semayang, ada kait-kait benda tu, saya kaitkan sikit lah. Okey. Jadi tak boleh, dalam bab menggantungkan niat semayang, nak berhenti semayang, tak boleh. Ataupun dia niat kafir pun tak boleh. Kesepuluhnya, mempaling akan semayang yang ada ia dalamnya kepada semayang yang lain. Macam mana? Dia sedang semayang sunat qabliyah. Tiba-tiba ada orang semayang zuhur. Dia pindahkan niat dia, semayang tadi aku nak semayang zuhur teruslah. Dia tukarkan niat dia, tukar semayang tu. Batal terus semayang, tak boleh. Dia niat dia tukar kepada zuhur, dah batal siap. Okay. Ada satu kes dia yang boleh, kata fuqaha, yang boleh dia tahwil niat, tukar niat. Iaitu satu orang yang dia masuk semayang, contohnya semayang zuhur. Dia semayang 4 rakaat lah zuhur kan. Tiba-tiba masuk imam untuk dirikan semayang fardu zuhur. Jadi dia ketinggalan untuk dapatkan jemaah. Untuk mendapatkan fardiyat jemaah, dia terpaksa cepatkan habiskan semayang. Kalau tidak, dia tak sempat dapat fardiyat jemaah. Jadi kata ulama, dia boleh tahwil, pindahkan niat dia kepada semayang sunat 2 rakaat. Segerakan dia semayang, kemudian dia bolehlah ikut imam semayang zuhur tu. Itu je yang ada dalam kes hukum fiqh yang boleh pindah semayang. Yang lain tak ada. Niat dia pindah semayang, batal. Mula niat semayang zuhur, aku tak semayang sunat lagi. Dia pun pindah cakap semayang sunat, batal terus. Okey memalingkan semayang yang ada dalamnya, semacam semayang asar ditukar semayang zuhur ditukar pada semayang asar, misalnya qada dan tak qada lah. Okey, ke-11 daripada perkara yang membatalkan semayang, mengerjakan ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya. Tambah rukun fi'li pada bukan tempat dengan sengajanya, bukan terlupa. Seperti sengaja rokok 2 kali. Itu panggil rukun fi'li. Atau sujud 3 kali dalam satu rakaat. Itu rukun fi'li dia panggil. Dengan sengaja. Dia kata seperti sujud ia dahulu pun dikira tambah. Dia sujud dulu baru dia pergi rokok pun sama jugalah dikira tambah tu. Kemudian dia sujud balik. Dengan keadaan sengaja. Kecuali lupa. Lupa tak batal lah tuan-tuan. Hatta imam sekalipun tak batal. Tapi tak diikut. Misalnya kita makmum, imam terlupa, dia takbir Allahu Akbar, dia sujud. Okey, kita confirm sujud tu bukan sujud tilawah. Sebab tadi dia tak baca ayat tilawah. Contohlah. Contoh senangnya kita tak dengar pun dia baca surah Sajadah waktu subuh. Bukan ayat tilawah. Dia baca wadduha misalnya, sabihis misalnya. Jadi kita confirm bahawasanya dia sujud tadi terlupa. Bila dia sujud terus ke bawah, kita pun sebagai makmum sunat saja kita bertasbih subhanallah. Bukan wajib. Subhanallah. Jadi imam tu bila kita tasbih subhanallah baru dia teringat. Kata dia salah.
dia tak rokok. Maka dia bangun tegak balik, ambil i'tidal balik, barulah dia rokok semula. Dia tak boleh turun terus naik ke rokok, tak boleh. Sebab tadi dia dah terlajak. Dia kena ambil balik berdiri betul i'tidal, kemudian dia rokok. Sebab rokok ni mesti dengan niat dia ada kasat nak rokok. Bukan terlupa, bukan sengaja, tak sengaja. Bukan terkejut. Itu maksud kata niat kasat tu. Setiap rukun tu kena ada kasat, bukan maknanya niat sahaja aku rokok saja, bukan. Kita mesti ada buat, kita ada kasat sebenarnya. Kasat ni berlaku jadi sentiasa. Kita nak minum, ada kasat. Kasat minum. Ada orang tak kasat minum, mana? Dia selam dalam air, tertelan. Itu tak ada kasat. Itu tak ada kasat namanya. Tak ada niat. Minum tanpa niat. Itu kalau bunuh tanpa niat. Ada ke niat dalam semayang? Ada niat. Nak rokok, ada niat dia. Nak i'tidal, ada niat dia. Nak sujud, ada niat dia. Kita ada hati kita tu sedar. Ni aku nak rokok. Dia tahu, sedar. Bukan terlupa, bukan tersilap. Kalau terlupa, tersilap, tak sah. Misal mana? Dia berdiri tegak. Ya. Tengah semayang, maklumlah di Mekah, ramai orang. Datang mana Afrika badan besar ni, bok dia bagi sekali. Kita pun tertunduk, rokok. Tertunduklah, gedebam kan, jatuh. Aku rokok terus lah, aku malas dah. Sah lah? Tak sah, dia kena bangun balik. Sebab rokok tadi bukan sengaja. Bukan dalam keadaan niat nak rokok. Tak sedar, terlupa, tersilap. Atau terkejut macam mana? Dia tengah rokok, bunyi guruh, petik, perang kata. Dia terkejut, diri tegak. Alang-alang diri tegak, aku kira i'tidal lah. Sah tak? Tak sah, sebab dia terkejut. Bukan dia niat nak bangun daripada rokok. Tak ada kasat langsung. Hati dia tak ada langsung berserta dengan rokok tu nak bangun tadi. Okey, jadi itu tak salah. Jadi maknanya kalau dia sujud tadi ni, niat sujud. Tetapi kerana terlupa rukun dia, maka dikira tidak sah sujud tu, dia bangun balik, barulah rokok pula. Adakah kita kena ikut sujud imam tu? Tak wajib ikut. Tak boleh pun ikut, sebab kita confirm kata dia lupa. Dan kita harus mufarakah. Harus mufarakah. Tapi nak tunggu pun boleh. Tunggu dia sampai naik balik. Subhanallah, dia tak bangun lagi. Subhanallah, dia tak bangun lagi. Apa imam ni? Dia terus dengan sujud dia. Dia tak bangun balik dah. Dia duduk antara dua sujud, dia sujud pula. Kita tunggulah ke atas. Kalau kita nak tunggu. Kalau tak mau farakah. Harus kita farakah, harus tidak. Mana? Tapi elok jangan mau farakah lah. Kesian untuk imam tu. Nampak sangat kita nak lawan dia. Apa punya bodoh ni Pak Imam ni, kata dia. Masyarakat gitu tuan-tuan, dia rasa dia belagak. Suruh dia jadi imam, silap-silap kata-kata rokok dia tinggal. Dengan silap-silap rakaat dia tinggal, dia lupa. Dia ingat senang jadi imam ni. Terlupa tu memang manusia terlupa. Dan kadang-kadang dia yakin. Dia tahap yakin. Lantak kamu nak tasbih banyak mana pun, aku yakin aku dah rokok. Atau dia tak tahu apa benda salah dia. Kita sebut subhanallah, ya subhanallah. Apa benda pula makmum ni, aku salah apa? Dia bukan tahu. Bukan kita, weh Pak Imam, kamu tak rokok. Batal lah sembahyang kita. Kita sebut subhanallah je, kok-kok dia ingat. Dia tak ingat juga, lantak kamu lah. Kita tunggu sampai dia bangun rakaat kedua sekarang. Jadi rakaat pertama imam tu lara. Lara lah. Lara mana tak diambil kira bagi kita. Dia tak diikut. Tak apalah, kita hormat dia, kita tunggu lah. Sampai rakaat kedua kita ikut balik. Ikutlah macam mana aturan dia. Rokok, kita rokok apa semua. Jadi bagi kita, kalau imam tu lupa terus atau dia yakin dengan keadaan dia punya sembahyang sah, dia bagi salam awal lah. Kita kena tambah satu lagi. Sebab apa? Sebab tadi kita tak ikut dia satu rakaat. Okey, adakah kita kata tuan imam kena ulang balik sembahyang? Tak payahlah. Kalau dia yakin dengan sembahyang dia tadi cukup rukun syaratnya, maka sembahyang dia sah, sembahyang kita pun sah. Dan itu berlaku gitu. Dia panggil ijtihad. Boleh berlaku dalam sembahyang
satu kelompok ikut imam, dia kata imam betul, satu kelompok tak ikut imam sebab dia kata imam tak betul. Itu menjadi ijtihad. Tak semesti semua sama cara. Aku rasa betul lah imam tu dah, kita pun ikutlah. Kata seorang lagi tak. Dia ada berlaku satu kes tu, makmum terlampau confident. Tengah semayang, ni orang cerita kat saya lah. Dia bertasbih, subhanallah. Tok imam buat dek. Subhanallah. Masuk 3 kali, subhanallah. Lepas tu dia tak ikut imam tu lah, dia buat sorang-sorang. Habis semayang, semua orang tengok muka dia. Rupanya dia yang salah. Baik. Adakah semayang dia batal? Tak. Dia konform dengan dia yang betul, imam konform, jemaah lain konform dengan imam jemaah tu betul. Dia yakin tu tengok pada hati kita. Bukan tengok pada orang. Dia betul ke aku betul? Dia betul ke tak betul? Tak boleh. Dia kena yakin pada diri sendiri. Jadi dia yakin salah, salah lah. Dia pun tegur lah, tak salah, dia tegur dapat pahala. Dia confirm kata imam tu salah. Misalnya. Okey. Jadi jangan kita buat satu perbuatan fi'li bukan tempat dia. Okey, jadi walaupun dengan tanpa kasar dan sebagainya lah. Sebab itu tak boleh kita menggerakkan tubuh badan kita dengan sama gerak macam mana kita buat rukun fi'li. Seterusnya, ke-12, berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja atau terlupa atau lupa. Sengaja paling kiblat. Berpaling daripada kiblat dengan sengaja, maknanya sengaja atau lupa. Lupa pun tak boleh paling kiblat. Dan panjang masa berpalingnya daripada rokoknya. Okey. Mana kata lupa? Sengaja macam ni lah. Sengaja tu memang ada kasar lah. Paling itu. Semayang kan? Tak salah, batal lah. Ini dia tak sengaja. Tengah-tengah semayang, nak pula semayang tu dia panjang sikit semayang tu, dia pun ralik bunyi kelebu meletup lah kan. Bila meletup dia pun tersilap, terlupa dia panggil, pun batal. Dia tak maaf yang tu. Jadi dalam bab lupa ni tu ada benda yang dimaaf, ada benda tak dimaaf. Ada benda yang maaf, ada benda yang tak dimaafkan. Wallahu alam. Okey, dekat dia lah kot, insya-Allah. Esok kita sambung kuliah subuh lah. Saya ada hal sikit ni lepas ni. Jadi saya dah semayang jamaah tadi awal, saya nak lepas ni saya nak beransur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma aftah alaina fil arifin, Allahumma aftah alaina fil arifin, Allahumma aftah alaina fil arifin. Allah nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta ardal syamsika abadan abada bi rahmatika ya rahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله